Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Inna hadhihi ummatukum ummatun wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Atau kama qal. Alhamdulillah, pada kesempatan ini marilah kita sekali lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala selaku penjaga, penyelamat, pemberi kebaikan kepada kita. Dialah hanya satu yang boleh menyelamat, menjaga dan memberi kebaikan kepada kita. Kerana apa? Kerana dialah pencipta, kerana dialah pemberi, kerana dialah Allah, Tuhan kepada kita dan Tuhan Rabbul Alamin. Kita adalah hamba yang sangat kerdil, yang sangat lemah, yang tidak ada apa-apa melainkan apa yang diberi oleh Tuhan kita, iaitu Rabb Al-Alamin ini sahaja. Kita adalah hamba, yang mana hamba itu adalah di bawah perintah dan kawalan Sayyidnya, dan Sayyid kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Maka dengan itu mari kita sama-sama berusaha untuk menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya. Maka langkah untuk menjadi seorang yang baik, hamba yang baik itu, mestilah kita kena melihat situasi ataupun institusi kekeluargaan. Kerana keluarga itulah institusi ataupun ma'had ataupun sekolah yang pertama yang akan melahirkan dan membimbingkan dan mendidikkan hamba ataupun manusia itu. Maka di dalam Al-Quran banyak contoh-contoh yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai panduan dan pedoman kepada kita untuk mengambil tauladan. Terutamanya contoh yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keluarga Luqmanul Hakim dalam surah Luqman. Begitu juga dalam surah Al Imran. Dalam surah-surah seperti inilah telah berbicara banyak keluarga contoh sebagai iktibar kepada kita. Keluarga contoh di dalam Al-Quran ini sebagai tempat mengambil iktibar, tempat untuk kita mempelajari bagaimana mereka digelar sebagai contoh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih untuk menampilkan kisah keluarga Al-Imran sebagai contoh keluarga kita selaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tercatatnya contoh ini dalam Al-Quran dalam surah Al-Imran sebagai contoh keluarga yang soleh. Di dalam Al-Quranul Karim, Al-Imran iaitu keluarga Imran. Imran adalah bapa kepada Sayyidina Maryam. Ingat, Imran adalah bapa kepada Sayyidina Maryam. Maryam adalah sayyidat min sayyidatil jannah, daripada perempuan yang di dalam syurga. Menurut Ibnu Ashur, beliau adalah di antara lelaki yang saleh di kalangan Bani Israel. Al-Imran ataupun Imran adalah lelaki yang saleh di kalangan Bani Israel.
seperti mana pendapat Ibn Ashur dalam kitabnya At-Tahrir wa At-Tanwir. Okay, kita kena ingat, nak jadi keluarga kita, keluarga yang contoh seperti mana apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran ini, maka kita kena jadi selaku bapa adalah kena jadi bapa yang soleh. Itulah, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita ini bapa-bapa yang soleh. Kenapa? Daripada bapa-bapa yang soleh inilah akan lahirnya zuriat-zuriat yang soleh. Daripada zuriat yang soleh akan lahirlah keluarga-keluarga yang soleh. Daripada keluarga-keluarga yang soleh inilah akan lahir masyarakat yang soleh. Dan daripada masyarakat yang soleh, kita akan lahirlah negara-negara yang soleh, negeri-negeri yang soleh dan sebagainya. Seperti mana Allah berfirman dalam Al-Quran, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, untuk melahirkan sebuah baldah, sebuah negara, sebuah bumi. Baldah tayyibah, baldah yang sangat baik, sangat soleh. Wa rabbun ghafur, yang berkait rapat dengan Tuhan yang Maha Pengampun, untuk mengampun baldah itu dan penghuni-penghuni dan isi-isi yang ada di dalam negeri itu. Maka bermula daripada bapa yang soleh. Bukan sahaja Imran yang soleh, isteri beliau turut digambarkan sebagai ibu dan isteri yang solihah. Ini dapat difaham melalui dialog doa beliau ketika mengandung Maryam. Isteri Imran bernazar agar anak yang dikandungnya menjadi seorang yang melindungi agama dan kemuliaan dan mengabdikan dirinya hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Bukan sahaja ayah ataupun bapa sahaja perlu soleh, begitu juga ibu dan isteri juga perlu salihah. Seperti mana ibu kepada Maryam ini. Berkat doa ibu dan ayah perlu berdoa, sering berdoa, wajib berdoa. Berkat doa ibu yang salihah serta ayah yang saleh, dengan doa mereka siang dan malam supaya anak mereka jadi zuriat tayyibah, anak-anak yang Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina, seperti doa-doa yang saya baca tu. Mereka dikurniakan anak yang salihah, iaitu Maryam. Bukan itu sahaja, Allah menyusunkan agar guru yang mendidik Maryam juga adalah seorang yang saleh, iaitu Nabi Zakaria. Okay. Makna kata daripada bapa yang saleh, daripada ibu yang salihah, lahirlah anak yang saleh. Tidak cukup dengan itu, suasana dan bi'ah dan institusi pendidikan juga mesti kena salihah. Seperti mana Maryam ini dididik oleh Nabi Zakaria. Pendidik ataupun guru ataupun teacher juga mesti kena salih dan salihah. Kehebatan keluarga ini menjadikan nama mereka dipertiupkan, diabadikan sebagai salah satu nama surah di dalam Al-Quranul Karim, iaitu surah Al-Imran. Menariknya di sini, Allah turut menampilkan juga contoh keluarga yang tidak baik. Bukan itu sahaja untuk kita mengambil peduli penduman untuk menjadi keluarga contoh dan tauladan keluarga yang baik dan soleh. Dalam Al-Quran tidak mencukup itu sahaja, bahkan dalam Al-Quran juga menyebut keluarga yang sebaliknya. Allah mengkhususkan kehebatan keluarga ini menjadi nama mereka dipertiupkan sebagai salah satu nama surah dalam Al-Quranul Karim, iaitu surah Al-Imran. Menariknya di sini Allah turut menampilkan juga contoh keluarga yang tidak baik yang berlawanan dengan kisah keluarga Al-Imran. Allah mengkhususkan satu surah dalam Al-Quran untuk keluarga Abu Lahab, menggambarkan kedudukan mereka sebagai contoh keluarga yang teruk di dalam Al-Quranul Karim. Surah ini dimulakan dengan lafaz celaka, iaitu tabbat buat Abu Lahab, kerana bukan sahaja memusuhi Islam
dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah isteri serta anak mereka turut membantu dalam perkara ini. Ummu Jamil, isteri kepada Abu Lahab. Isteri Abu Lahab dikatakan bukan sahaja mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah menabur duri di jalan-jalan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak mereka yang berkahwin dengan puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalan Utbah yang berkahwin dengan Ruqayyah, serta Utaibah yang berkahwin dengan Ummul Kulthum, disuruh pula menceraikan isteri-isteri mereka, iaitu anak-anak kepada Nabi, junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi. Bermakna kata daripada ayahnya yang tidak salih, emaknya yang tidak salihah, maka menurunkan anak-anak juga jadi tidak salih dan salihah. Seperti mana disebut dalam surah Abu Lahab tadi. Kejahatan Abu Lahab serta ahli keluarga mereka dalam memerangi Islam diabadikan di dalam Al-Quranul Karim dalam satu surah khas, iaitu surah Lahab, sebagai pedoman buat Muslim, sebagai pedoman dan pengajaran untuk kita mengambil iktibar. Keluarga contoh dalam Al-Quran sama ada contoh baik dan contoh yang tidak baik. Contohnya suami, contoh yang baik, contoh suami. Keluarga Imran, keluarga yang baik. Imran lelaki yang saleh di kalangan Bani Israel. Kalau tidak baik, keluarga Abu Lahab. Abu Lahab memusuhi Islam dan Nabi-Nya. Isteri pula, keluarga Imran, selaku keluarga yang saleh. Hannah bernazar agar anak mereka mengabdikan diri kepada Allah, kepada perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang sebaliknya, keluarga Abu Lahab, keluarga yang tidak saleh, Ummu Jamil menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga anak Maryam, keluarga Imran, wanita salih, iaitu Maryam, wanita salihah, ibu kepada Nabi Isa alaihissalam. Daripada Maryam, iaitu anak kepada Imran dan Hannah ini, iaitu Maryam, lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Kita ketahui bahawasanya Siti Maryam, ibu kepada Nabi Isa alaihissalam ini, melahirkan Nabi Isa tanpa bapa. Bagaimana Maryam diuji sebegitu rupa, tetapi Maryam bersabar untuk menghadapi ujian itu dengan tekun dan sabar begitu sekali. Anak kepada keluarga Abu Lahab, sebaliknya, Utbah dan Utaibah menceraikan isteri mereka, iaitu puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah contoh dan tauladan yang boleh kita mengambil iktibar daripada keluarga contoh. Contoh yang baik dan contoh yang tidak baik. Daripada keluarga Ali Imran sebagai contoh yang baik, dan daripada keluarga Abu Lahab contoh yang tidak baik. Ini adalah apa yang tercatat dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita mengambil iktibar supaya kita melahirkan, kita membina isi keluarga kita jadi keluarga yang baik, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi zuriat tayyibah yang membawa perjuangan Allah Subhanahu wa taala, yang membawa selaku hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bukan setakat ini sahaja, bahkan meneruskan sehingga ke hari akhirat, sehingga ke hari kiamat nanti. Yani zuriat-zuriat kita ini berterusan. Kerana apa? Kerana zuriat inilah akan menjadikan asbab kepada syafaat kita pada hari akhirat nanti. Dapat syafaat daripada zuriat kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari yauma la dhilla illa zilluh. Tidak ada hari melainkan pertolongan daripada Allah, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat-syafaat inilah. Mudah-mudahan sikit sebanyak yang saya beri penjelasan pada kali ini menjadi kebaikan kepada kita semua, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.